Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadullaha ta'ala wa nashkuruh. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin alladhi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah hatta atahu al-yaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Akramakallah, jazakallahu khair. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Thumma amma ba'd. Pertamanya mari kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana di malam Isnin ya, atau kita malam Selasa, Isnin malam Selasa ini dapat kita meneruskan kuliah kita, dan sebagaimana yang saya janjikan dengan tuan-tuan dan puan-puan, iaitu kita nak sambung sikit tentang tawakal. Saya nampak Ustaz Wazir bawa buku Akidah Tahawiyah, minta izin dulu. Beberapa orang yang bawa buku itu minta izin, malam ni kita habiskan dulu bab tawakal. Boleh tuan mengurusi insya-Allah. Kerana bab akhir ini bab yang penting untuk difahami berkaitan dengan tawakal dan asbab. Okey, bab pada muka surat 263. InsyaAllah kita sempat kita habiskan di bab tawakal, kemudian kita pergi pada akidah tahawiyah insyaAllah. Ini bab ke-7 ni tadi, 7 bab 7. Okey. Masya Allah, tabarakallah. Okey, baik. Alhamdulillah, Masya Allah. Muka surat 263. 263, bab terakhir, iaitu bab yang ke-7, di antara aspek lemahnya tawakal. Di antara aspek lemahnya tawakal, tidak diragukan lagi bahawa gejala lemahnya tawakal kepada Allah Ta'ala yang paling tampak dan merupakan koordinator bagi setiap gejala-gejala sekunder lainnya adalah berpalingnya hati kepada sebab-sebab serta ketergantungannya kepada selain Allah. Jadi boleh gariskan kalimah berpalingnya hati kepada sebab-sebab serta ketergantungannya kepada selain Allah. Ini isi kandungan utama. Tawakal, bab tawakal yang dibincangkan ialah tawakal pada Allah dan mengambil asbab. Dua ini perlu seiring, perlu bersama. Okay. Tawakal kepada Allah, pada masa sama mengambil asbab. Dan kita kata bahawa mengambil asbab itu dilakukan oleh anggota badan. Mana anggota badan kita melakukan perkara-perkara yang kita rasakan memberi manfaat pada diri kita atau menolak mudarat daripada diri. Jadi anggota bekerja bersungguh-sungguh melakukan asbab. Hati yakin dengan Allah dengan sepenuhnya bahawa segala itu hanya terjadi dengan izin Allah. Segala-galanya
Allah yang tetapkan. Jadi kalau kita ni namanya tawakal. Tawakal artinya ketika kita bekerja, kita buat sesungguhnya seolah-olah kalau kita tidak buat asbab-asbab ini, sebab-sebab ini, kita takkan dapat capai apa yang kita kehendaki. Dari segi anggotanya, buat sungguh-sungguh. Manakala amalan hati ketika itu, hati meyakini dengan jelas bahawa segala sebab tadi kalau tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan tercapai maksud atau tidak akan berjaya. Ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dalam keadaan mereka meyakini bahawa sebab-sebab tadi adanya kesan, namun kesannya itu, sebab dan kesan itu adalah ciptaan Allah. Allah lah yang mencipta dan menentukan segalanya. Okey, jadi bila ada dua perkara, sebab dan tawakal. Punca lemah tawakal bila terlalu hati bergantung pada sebab. Makin banyak bergantung pada sebab, makin lemah. Dan ini asas. Ini adalah asas. Dari situ baru kita bawa pada perbincangan seterusnya. Tingkat kelemahan ini berbeza-beza sesuai dengan macam sebab dan tingkat ketergantungannya pada hati. Okey, ini asas. Sebab itu terdiri dari 3 tingkatan. Okey, barulah dibincangkan tentang asbab. Ada 3 jenis, 3 level. Asbab-asbab yang kita lakukan dalam kehidupan harian kita ada 3 tingkatan. Sebab yang pertama ialah sebab-sebab yang pasti. Apa arti pasti? Kita pasti melakukannya, dan secara adat dan secara alaminya ianya pasti terjadi. Seperti apa? Seperti makan, minum, dan segala asbab-asbab yang memang kita lakukan harian, dan ianya merupakan keperluan asas, dan tahap terjadinya perkara tersebut hampir dikatakan maqtu' bih. Maksudnya memang confirm. Orang lapar, makan tak? Makan. Adakah makan tadi hilangkan tawakal? Mengurangkan tawakal? Tak. Sebab itu memang asbab yang pasti secara adatnya. Malah inilah syarak. Dengan makanlah, ini di sinilah yang menyempurnakan tawakal. Kita makan, pada masa sama kita yakin bahawa Allah Subhanahu wa taala yang berikan rezeki, Allah yang berikan kita kenyang, Allah Subhanahu wa taala. Makan tadi mengenyangkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ni sebab yang ni tak ada masalah. Sebab ni dinamakan sebagai sebab yang pasti kita bergantung kepadanya, dan dari segi keberkesanannya pasti. Okey, ni pertama. Tuan-tuan boleh baca nanti secara detailnya. Yang kedua, sebab-sebab yang tidak meyakinkan dan hanya bersifat zanni. Maksudnya mungkin 80%, 70% berjaya. Sebab ini. Contohnya apa? Seperti ruqyah. Ruqyah confirm ke sembuh? Iktiwa, kai, berubat dengan besi, confirm ke sembuh? Tak. Tapi ada zon, sebab itu adalah jenis-jenis perubatan yang mana dah diketahui melalui pengalaman-pengalaman sebelum ini, dan pengalaman-pengalaman orang yang pergi berubat, mereka telah pun sembuh dengan cara perubatan tersebut. Ini nama sebab-sebab yang zanni, iaitu tidak meyakinkan 100%, namun ada kemungkinan yang besar untuk menyembuhkan. Tidak diragukan lagi bahawa bersandar dan menoleh hati kepadanya ketika sudah jelas dan terbukti sebab musababnya adalah melemahkan dan mengurangi kesempurnaan tawakal. Baik sebab-sebab itu bersifat syariat yang ditunjukkan oleh nas-nas, atau bersifat qadari yang ditunjukkan langsung oleh pengalaman. Okay. Sebab yang zanni, maksudnya memang kita bila kita berubat, kita tahu bahawa berubat ni belum tak 100%. Namun hati kita yakin ataupun bergantung kepada asbab tadi,
bergantung kepada asbab-asbab yang zanni tadi, tidak syak lagi mengurangkan sedikit kesempurnaan tawakal. Namun macam mana kurang tu dia akan detail selepas lagi. Kejap lagi kita akan dibincang secara detail. Jadi kalau bab makan, minum, bab buang air, bab berjalan dan sebagainya, nak pergi nak ke depan kena berjalan, ini tak kira lah, tidak termasuk tawakal. Tapi bila sampai pada bab zanni, mana bab yang diketahui, mana bab berubat, bab cari rezeki, bab yang asbab-asbab yang zanni, yang bab usaha harian kita yang kita katakan sebagai asbab zanni, ini yang akan dibincangkan dalam bab ini. Seterusnya, kita tak kata satu-satu, tiap-tiap masalah tu perlu dibincangkan secara terperinci. Yang ketiga, sebab-sebab yang bersifat waham. Artinya dia bukan sebab, orang sangka-sangka, orang yang katakan dia sebagai sebab. Waham artinya tidak ada nilai ilmu. Syak pun tidak. Syak adalah 50-50. Waham artinya ada lawang sebut, nak letak persen pun sama ada persen ataupun tak ada persen langsung, semuanya waham. Namun sangat sedikit kemungkinannya. Sebab yang waham, iaitu sebab-sebab yang tidak disebutkan oleh Al-Quran, bukan sebab syar'i, bukan juga sebab kauni. Ilmu saintifik pun tak ada sebut, Quran pun tak sebut. Bila saintifik tak sebut, Quran tak sebut, tak ada ni, maka dia adalah sebab waham, sebab yang tidak jelas. Seperti apa? Seperti tatayur, iaitu bergantung kepada tatayur. Nak selamat dalam perjalanan, nak tahu adakah nak teruskan perjalanan ataupun tidak, lepaskan burung. Tengok burung terbang kanan, okey, jalan. Tengok burung terbang kiri, tak jadi. Kan? Ini nama tatayur. Ataupun dengan cara yang lain. Burung ni kebanyakan orang Arab guna. Orang Melayu gunakan apa? Dia tengok biawak. Kalau banyak biawak, kalau biawak tak ada, benda lain pula. Macam-macam lah kepercayaan. Ini bukan sebab. Ilmu saintifik tak buktikan. Pada masa sama, syarak pun tidak mengajarkan. Cuma ianya diamalkan atas dasar waham, atas dasar kepercayaan dan yang tidak ada asasnya. Ini dinamakan sebagai tatayur. Okey. Jadi 3 sebab kita tahu. Sebab yang qat'i, yang itu tak masuk dalam perbincangan, itu jelas memang syarak benarkan kita, malah perintahkan kita amalkan, makan, minum dan amal-amalan yang kita lakukan. Yang kedua, sebab-sebab yang zanni, seperti cari rezeki, berubat dan sebagainya. Ini sebab-sebab yang zanni. Dan sebab yang ketiga adalah sebab yang waham. Okey. Yang perlu diperhatikan bahawa yang kami maksud dalam bab ketujuh ini, bab di bahagian bawah, adalah tingkatan kedua dan ketiga. Bab pertama tak bincang lah, selesai. Itu tak mengurangkan sedikit tawakal. Itu memang diarahkan, diperintahkan. Bab yang qat'i, yang jelas, confirm kita amalkan, confirm kita perlukan. Manusia tak akan lari daripada keperluan terhadap sebab-sebab. Tapi yang dibincangkan adalah bab berubat, bab gunakan kai, bab yang disebabkan sebagai zanni, dan juga yang berkaitan dengannya. Yang zanni, begitu juga berkaitan dengan yang waham, iaitu orang yang percaya kepada tarikh lahir, percaya kepada nombor-nombor, orang ni semua tatayur. Bab-bab yang sebab-sebab yang tidak jelas. Okey. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menggabungkannya di dalam hadis Ibnu Mas'ud. Hadis ni kita dah baca, jadi kita ambil makna secara umum. Apabila diperlihatkan pada Nabi SAW, umat-umat, Nabi-Nabi bersama dengan umatnya, ada yang datang seorang bersama dengan tak ada pengikut, ada datang dengan seorang pengikut, 2 orang pengikut, ada datang dengan 5 orang dan seterusnya, ada datang sekelompok yang kecil. Kemudian Nabi nampak umat yang ramai, itu adalah umat Nabi Musa. Kemudian diperlihatkan umat Nabi memenuhi ufuk, umat Muhammad SAW, dan malaikat beritahu pada Nabi bahawa di kalangan umatmu yang ramai itu ada 70,000 orang yang masuk syurga tanpa hisab, dan sudah pasti mereka tidak melalui azab. Kemudian bila Nabi beritahu begitu, Nabi masuk rumah. Bila Nabi masuk rumah, cerita belum habis, sahabat bincang siapakah golongan yang masuk syurga tanpa hisab, kerana yang mereka tahu selama ni semua orang akan dihisab. Betul? Bila ada 70,000 orang masuk hisab, maka mereka bincang macam-macam pandangan yang mereka kemukakan.
Ada yang kata orang yang tak pernah sujud pada berhala, iaitu lahir dalam keadaan Islam. Kita ni yang dulu jahiliah kemudian masuk Islam. Ada yang kata mungkin sahabat-sahabat yang rapat, sebab sahabat Nabi ada yang betul-betul sahabat rapat, berarti sahabat betul, kawan, iaitu yang rapat. Ada yang sahabat kerana hidup sezaman dengan Nabi SAW dan pernah jumpa dengan Nabi SAW, yang agak tidak terlalu rapat seperti mana yang lain. Dan macam-macam pandangan yang dikemukakan. Bila Nabi keluar rumah, Nabi kata, ini perkataan ni yang perlu kita gariskan. Nabi kata, orang ini, golongan 70 orang ini adalah kanu, saya ambil lafaz yang disebut kat sini lah, insyaAllah lafaz ada banyak, cuma tak lari daripada 4 perkara ini. Kanu la yaktawun, mereka tidak melakukan kai. Wala yastarqun, dan mereka juga tidak minta diruqyahkan. Wala yatatayyarun, mereka tidak melakukan tatayyur. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Jadi golongan 70,000 orang ini yang masuk di syurga tanpa hisab ada 4 sifat. 4 sifat ni adalah kembali kepada sifat yang terakhir sekali, iaitu wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka betul-betul bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang 3 sebelumnya adalah penafian. Mereka tidak melakukan kai, tidak minta diruqyahkan, tidak melakukan tatayyur, tapi mereka bertawakal kepada Allah. Daripada uslub begini menunjukkan bahawa 3 perkara itu perlu dibincangkan. Perubatan menggunakan kai, ruqyah dan tatayyur. Tatayyur artinya melakukan tatayyur. 3 perkara ini secara zahirnya ada kemungkinan ataupun zahirnya akan menyebabkan ada orang yang buat 3 perkara ini tidak masuk syurga kecuali melalui hisab. Okey, jadi di sinilah maka dibincangkan secara detail. Dan wa ala rabbihim yatawakkalun, tengok pada muka 266, apa maknanya? Ulama ketika bincang kalimah wa ala rabbihim yatawakkalun, mereka bertawakal pada Allah, ada 2 pandangan. Pandangan pertama dikatakan sebagai jumlah ini, iaitu perkataan ini jumlah mufassirah lima taqaddam. Artinya mereka tidak melakukan kai, mereka tidak melakukan tatayyur, mereka juga tidak meminta diruqyahkan, iaitu mereka bertawakal kepada Allah, iaitu mufassirah iaitu yakni ke iaitu iaitu ke ya ini bolehlah iaitu iaitu mufassirah, artinya kalimah wa ala rabbihim tawakkalun adalah kesimpulan yang menterjemahkan menterjemahkan ayat-ayat sebelumnya. Kita mereka tidak beruqyah, meminta diruqyahkan, mereka tidak melakukan tatayyur, mereka juga tidak melakukan, iaitu mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud mufassirah lima taqaddam. Kaedah mana-mana sekalipun, tuan-tuan, kalau dalam kaedah tafsir kata mufassirah lima taqaddam, tuan-tuan letakkan kalimah iaitu. Itu cara Melayu lah. Jadi kita nak faham makna tu gunakan kaedah Melayu, iaitu kita letakkan, kalau dalam nota kita letakkan 2 titik. 2 titik bertindih, baru kita faham makna. Oh, jadi walaupun dia tempat 3 tu perbincangan, yang keempat tu adalah menerangkan ayat sebelumnya. Jadi dia kembali pada 3. Tinggalkan 3 benda ni. Yang keempat tu dia adalah menerangkan makna sebelumnya. Pandangan yang kedua, mereka kata ini adalah termasuk yang umum setelah khusus, iaitu minal zikrul am ba'dal khas. Am artinya semuanya tentang tawakal. Cuma kalau tawakal ni umum, tawakal pada Allah ni umum. Orang yang masuk syurga tanpa hisab ialah orang yang bertawakal kepada Allah sepenuhnya. Termasuk artinya yang ni di umum. Kemudian dalam keumuman tu ada pengkhususan, yang ada 3 benda penting yang disebutkan. Termasuk ketika sakit dia tak minta orang ruqyahkan. Ketika dia sakit dia tidak melakukan perubatan kai, dan dia pun tak pernah buat tatayyur ataupun tidak melakukan tatayyur.
Jelas? Okey, itu makna hadis tadi. Ada dua makna, sama ada mufassirah atau mufassirah lima taqaddam. Mana pandangan pertama, pandangan yang kedua bermaksud itu adalah zikrul am ba'dal khas. Kedua-duanya maknanya sama. Maknanya kalau sebenarnya balik semula, dibincangkan semula, maknanya sama. Iaitu mereka bertawakal pada Allah dan tidak melakukan tiga perkara ini. Maka tiga perkara ini dibincangkan sekarang. Adakah betul orang yang melakukan ruqyah, minta orang ubatkan atau melakukan kai, berubat ketika sakit, akan mengurangkan tawakal? Maka kita perlu bincangkan tiga perkara ini. Beristirqa itu minta dibacakan ruqyah. Yang kedua, berubat dengan kai atau berubat secara umum. Yang ketiga, tatayur. Maka tiga tajuk inilah yang dibincangkan sekarang. Itu faktor-faktor yang melemahkan tawakal. Kalau bab yang tolak tak terima asbab, itu semua dah bincangkan habis dah. Dan sekarang tinggal tiga ni yang kita bincangkan betul-betul. Sebab nak cerita tentang nak masuk syurga tanpa hisab. Okey, pertama, istirqa. Istirqa adalah meminta untuk diruqyah. Kan pergi jumpa, pergi mana-mana, ustaz minta tolong ruqyahkan, mana sakit minta tolong orang bacakan, minta diruqyahkan. Adalah meminta untuk diruqyah. Di dalam kitab Lisanul Arab disebut iaitu jampi-jampi atau mentera Okey, takrif tuan-tuan tinggalkan. Kita terus pergi kepada hukum ruqyah. Ini takrif kita tinggalkan. Hukum ruqyah pada muka surat selepasnya 267. Hukum ruqyah, kita semua dah faham ruqyah tak ada yang salah, bukan ruqayyah. Ruqyah, iaitu ruqyah, baca ruqyah. Bukan ruqayyah, bukan nama orang. Ruqyah artinya ruqyah lah. Saya yakin yang hadir di kelas kita semua faham. Ruqyah. Saya kali pertama dengar benda ni masa kecil dulu, dengar ruqyah, saya fikir ruqyah ni apa ni? Siapa? Memang tak faham. Mungkin ada yang dengar budak-budak kecil kan kata, mungkin dia faham ruqyah ni apa. Jadi ruqyah adalah berubat, iaitu baca ayat Quran atau baca doa, tiupkan. Kan, atau ke jampi. Jampilah ruqyah. Okey, apa hukum ruqyah? Apa hukum jampi? Ruqyah terbahagi menjadi dua je. Terbahagi menjadi dua macam, dua jenis. Pertama, ruqyah yang jaizah, yang dibolehkan. Bahasa Arab sebut jaizah artinya harus. Yang kedua adalah ruqyah yang muharramah, yang diharamkan. Ada dua jenis ruqyah. Pertama, harus. Yang kedua, haram. Ruqyah yang harus perlu memenuhi 3 syarat. Tuan-tuan, ada yang sakit nak pergi ruqyah. Nak ruqyah ni kena ada 3 syarat. Baru ruqyah itu dikira syar'iyah. Menggunakan syar'iyah itu dibenarkan oleh syarak. Bila sebut syar'iyah artinya berdasarkan hukum syarak. Sama ada kalau bab berkaitan dengan benda wajib, berkaitan dengan benda yang dibenarkan syarak, harus dan sunat semua itu nama syar'iyah. Syar'iyah artinya berdasarkan hukum syarak. Mana dibolehkan menurut hukum syarak. Pertama, menggunakan firman Allah Ta'ala atau asma'ul husna atau sifat-sifatnya. Ruqyah dengan ayat Quran atau dengan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, iaitu dengan ayat Quran, dengan baca doa dan sebagainya. Itu syarat pertama. Yang kedua, menggunakan bahasa Arab atau bahasa lainnya yang diketahui maknanya. Bahasa lain pun boleh. Maksud apa baca? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Keluar. Contohnya. Keluar tu tak salah. Bahasa lain. Tapi yang dipahami maknanya. Bukan bergantung pada bahasa luar. Bukan bahasa jumping. Puh kiri, puh kanan, puh mati, puh. Tak tahu. Bukan itu maksudnya. Maksudnya, ruqyah menggunakan bahasa Arab dan bersama dengannya ada bahasa-bahasa yang difahami. Kerana ruqyah, dalam proses ruqyah memang memerlukan kepada bahasa yang difahami, yang diinteraksi. Bukan untuk berborak, tapi ada membentuk arahan dan sebagainya. Ini dibincangkan buat ruqyah. Tapi kalau gunakan mentera-mentera yang tak jelas, itu tak termasuk dalam maksud yang difahami. Kerana mentera-mentera berarti benda yang tak difahami. Sebab itu dinamakan sebagai mentera. Betul?
Kita tak faham maksud, kita baca je perkataan tu, tak faham maksud, tak tahu kenapa. Nama siapa pun tak tahu. Itu nama mentera. Sebab tu mentera kita tak faham. Atau kita faham makna dia, tapi tak ada kaitan. Betul? Mambang tahulah makna dia. Apa lagi? Contohlah, mana saya tak belajar, tak buat contoh tak dapat. Tapi kata contoh, tiba-tiba dia kata mangkuk besar, mangkuk putih, mangkuk merah kan. Kita faham mangkuk lah apa semua, tapi apa dia punya kaitan? Tak difahami juga. Yang nak jelas. Mana kalau bercakap, ya Allah ya Tuhanku, mana gunakan bahasa lain, sembuhkanlah penyakit dia ya Allah, dengan keberkatan kuasa-Mu ya Allah, dengan keberkatan, dengan sifat-Mu yang maha yang Kaulah Tuhan yang maha menyembuhkan. Maksudnya ada orang di ruqyah, dia nak baca bahasa Arab banyak ni, dia baca bahasa Melayu je. Dia cakap minta doa dan sebagainya. Dia sebenarnya ataupun dia kata keluarlah dengan kuasa Allah. Kamu makhluk yang hina, sangat kecil di depan Allah dan sebagainya. Itu salah satu daripada bentuk ruqyah. Boleh atau tidak? Boleh. Yang ketiga, itu kalau bab jin lah. Kalau bab orang yang sakit biasa, jangan pergi sebutkan jin keluar-keluar. Keluarlah penyakit. Kita tak ada kuasa nak halau penyakit. Maksudnya kita ruqyah dengan ruqyah yang dibenarkan oleh syarak. Ketiga, sebab ramai orang dia bila amalkan benda ni, dia ambil ayat-ayat yang berbentuk perintah Allah kepada makhluk digunakan, dan dia pula guna. Cara ini wallahu alam tidak tepat. Yang ketiga, meyakini bahawa ruqyah tidak memberikan pengaruh dengan sendirinya, tetapi semata-mata kerana kuasa Allah Ta'ala. Maksudnya ruqyah ini sebenarnya bentuk salah satu jenis berdoa kepada Allah, minta dengan Allah. Bukan ruqyah itu sendiri, bukan mulut kita sendiri. Bukan kalau kita macam ni, ceng mati jin tu, aku sembelih kau. Kan? Seolah-olah kita punya kita ada kuasa tertentu pada teknik ini, teknik itu, dapat bunuh, yang ni dapat ikat. Maksudnya bahawa ruqyah itu ada istiqlal, dipanggil istiqlal, mempunyai kuasa yang tersendiri. Sebab tu orang yang gunakan teknik-teknik ni, pastikan teknik anda tidak sampai ke bermaksud begini, seolah-olah kalau buat macam ni dia ada pengaruh sendiri. Tak. Ruqyah adalah bentuk doa dan permohonan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tak nampak jin, macam mana kita tahu jin tu mati? Tahu pun tak pasti. Macam mana pula kita boleh tangkap dia sembelih? Dengan tangan ada apa tangan? Tak ada apa. Lakonan jin dan syaitan. Lakonan jin dan syaitan. Al-Hafiz meriwayatkan, Hafiz Ibn Hajar meriwayatkan ijma' para ulama membolehkan ruqyah jika memenuhi 3 syarat di atas. Bila ruqyah, bukan kata ruqyah tu beza dengan jampi-jampi yang tidak syar'i. Dia yakin bahawa jampi itu sendiri keris lah, yakin bahawa keris ni lah dapat. Kalau ada keris ni, semua syaitan takut. Keris, ada yang mewarisi barang keris, ada yang mewarisi cincin, yang ataupun dia apa yang dibuat tu diyakin kepada, kadang-kadang ada barang-barang, kadang-kadang pada perkataan sendiri. Kita konsep ruqyah ialah berdoa. Sebab tu kita ruqyah, kita yakin bahawa ruqyah tidak memberikan pengaruh dengan sendirinya. Mana dia pengaruh, tapi bukan sendiri, tapi dengan kuasa Allah, semata-mata kerana Allah, atau dengan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka cara ruqyah yang betul adalah baca Quran betul-betul, hati bergantung kepada Allah, minta dengan Allah, faham makna. Inilah cara ruqyah yang sebenar. Okey. Ketika menjelaskan beberapa ketentuan ruqyah yang dibenarkan syariat, Dr. Ali Al-Ulyani menyebutkan 7 hal. Ada 7 perkara. Bila detailkan lagi syarat yang disebutkan Ibn Hajar rahimahumullahu jami'an. Pertama, ruqyah tidak boleh mengandung unsur kesyirikan. Janganlah seru nama selain Allah Subhanahu Wa Taala atau unsur-unsur syirik yang lain. Syirik besar ataupun syirik kecil. Tidak berupa sihir. Ruqyah bukan menggunakan sihir, seperti bomoh-bomoh bila ruqyah, lepas tu dia bagi barang berbentuk sihir, barang-barang sihir, atau seumpama tamimah dan sebagainya. Tamimah masuk syirik tadilah, tak boleh mengandungi perkara syirik, bagikan gantung tangkal lah, bagi bahan ini dan itu bukan ruqyah syar'iyah. Yang kedua, tidak berupa sihir.
tidak menggunakan ilmu sihir. Kerana ilmu sihir dia berkesan dengan sendirinya dengan kesan syaitani tanpa perlu pada ayat Quran. Ya, ayat Quran yang digunakan pakai atau ruqyah itu hanya mengaburkan, tujuan mengaburkan mata sakit ataupun orang yang pergi kepada mereka. Dibomoh, ya. Bedah batin. Bedah batin. Wallahu alam. Ana tak boleh jawab, tapi ana cenderung kepada ia mungkin bentuk sihir. Ana tak nak jawab secara ilmiah. Maksud kalau orang nak debat, ana tak mampu debat lah. Tapi ana yakin hati ana itu salah satu bentuk sihir. Kerana tidak mengandungi asbab syar'iyah ataupun kauniyah. Tiba-tiba nampak benda pelik, kebiasaannya itu daripada sihir. Nak tahu sihir tak sihir, cari orang yang bedah batin betul-betul, yang jujur, yang taubat. Yang dah bertaubat tu baru kita tahu betul-betul macam mana cerita tentang orang yang banyak kisah jumpa orang dah bertaubat dia sendiri kembali. Mesti ada yang mengetahui rahsianya. Tapi secara kita hukumkan secara zahir, secara umum, kerana ia tidak mengandungi asbab kauniyah dan tidak juga mengandungi asbab syar'iyah, maka kita kata perkara ini berkemungkinan dari ilmu sihir. Kerana ditipu. Yang tipu tak ceritalah. Yang menipu kan, yang dia yang letak dipegang di sebalik tu, dia letak jarum, letak apa, dia tarik, tu keluar. Tu yang menipu. Kalau betul, wallahu alam, berkemungkinan sihir, wallahu alam. Kita hukum umum. Tapi boleh tidak? Tak, kerana dia bukan asbab syar'iyah, bukan juga asbab kauniyah. Yang ketiga, tidak dilakukan oleh peramal atau dukun. Walaupun ruqyah, walaupun bagus, tapi kalau Pak Bomoh yang baca, jangan percaya. Syaratnya, walaupun dia baca ayat Quran, kalau dia ni buat sihir tempat lain, buat mana dia amalkan, tengok kat rumah dia ada tempat pemujaan sebagainya, tak payah nak terpengaruh dengan dia punya ruqyah. Ini kaedah yang paling penting. Ustaz baca ayat Quran, dia kan bomoh. Dia kan mana bukan bomoh, maksud dia kan ada pemujaan sebagainya. Kalau dibuat oleh tukang peramal dan dukun yang kita tahu memang dia meramalkan nasib sebagainya dengan orang lain, dengan kita tiba-tiba baca ayat Quran, jangan percaya. Tak diterima. Sebab apa? Sebab tak mungkin menggabungkan antara dua perkara. Dan sebab tu kalau apa yang pergi kat Pasir Salak, makcik yang baca ayat Quran, bacaan tu tak betul jugalah, tapi macam kalau baca sekali pun jangan percaya. Itu bacaan, itu tak nama ruqyah, tak ada kaitan dengan apa-apa, walaupun mereka gunakan ayat Al-Quran, walaupun tu bukan ruqyah pun tu, tak masuk ruqyah pun, yang tu upacara khas. Ramai orang terpedaya kerana Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Dengar ni, saya sebut syaitan ni. A'udzubillahi minasyaitan. Takkan saya amalkan syaitan dengan betul-betul a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bomoh, jangan percaya. Dukun jangan percaya. Boleh jadi dia baca dalam keadaan memang dia tahu dia sedang berjunub. Ada banyak kaedah dalam sihir. Ada orang yang solat, nampak dia solat, lepas tu baca, sebenarnya dia solat dalam keadaan berjunub. Sebab tu kita tidak boleh berpercaya kepada orang yang mengamalkan sihir. Kerana ada pelbagai cara yang taktik yang dilakukan. Kita nampak zahirnya solat dan buat baik, hakikatnya perkara itu menyanggahi syarak dengan tidak melakukan syarat-syarat sah ibadat solat, atau dengan melakukan syirik sebelumnya atau sebagainya. Itu bergantung pada perjanjian. Itu disebutkan oleh ramai masyayikh, termasuk Syekh Adil Muqbil sebut sendiri pun, antara yang pernah ditangkap tukang sihir ialah jemaah tetap Masjid Nabawi di belakang Al-Imam Huzaifi. Duduk lepas imam dia kat tepi tu 40 hari duduk. Itu syarat untuk dapatkan sihir. Kemudian dia bertaubatlah, dia cerita balik. Dia selama 40 hari tersebut sebenarnya dia solat dalam keadaan tidak tahir, berhadas besar, iaitu solat dalam keadaan berjunub. Ini keterangan dirakamkan. Jadi jangan, betullah syaratnya tak boleh kita bila ruqyah ni jangan pergi kat bomoh baca Quran pun tak. Taubat dulu bomoh. Taubat dulu.
taubat, tinggalkan syirik, tinggalkan kufur semua sekali, barulah kita syaratkan dengan diketahui dengan jelas orang yang soleh. Sebab tu ruqyah ni mesti dengan orang yang soleh, orang yang baik. Orang-orang yang baik di kalangan orang-orang yang diketahui mereka betul-betul menggunakan ayat Quran. Itu pun perlu bergantung kepada jangan salah cara. Kadang-kadang orang baik sekalipun tersalah cara. Kadang-kadang menggunakan cara dianggap betul, tapi sebenarnya salah, ambil cara bomoh tertentu. Tapi ini tak masuk syirik ni, tapi salah cara. Sebab dalam mentakrifkan syirik, ada orang yang takrifkan selagi yakin Allah tu yang selagi yakin Allah yang menyembuhkan, Allah yang bagi, syirik pada dia cukup yakin dengan Allah menyembuhkan. Cara tu tak dihiraukan. Cara-cara tak dihiraukan. Kadang-kadang tiru cara yang syirkiyah. Ada yang menggunakan tanasukhul arwah, iaitu masukkan roh jin, yang dikatakan jin yang mampu berubat, yang ada ilmu tentang perubatan dalam diri salah seorang daripada perawat. Biasa dia gunakan 2 orang. Satu tu dia jin dah masuk, yang seorang lagi kontrol. Maksudnya akan bercakap, akan suruh perintah sebagainya. Ni kaedah tanasukhul arwah. Kadang-kadang dibuat oleh ustaz. Tengok-tengok ustaz ni banyak baca Quran, baik dan sebagainya. Mungkin ustaz tadi salah faham. Dia ingatkan boleh, sedangkan amalan dia jadi amalan yang diharamkan. Diri kita mana boleh kita serahkan akal dan badan kita dikuasai oleh syaitan. Jin Islam. Okey. Macam mana kalau jin Islam? Yang orang depan ni Islam tak Islam kita tak tahu. Yang kita nampak manusia tiba-tiba percaya jin. Jin Islam ni tak datang kacau, tak datang berhubung dengan kita, tak ada apa. Kerana Allah SWT jadikan kita bukanlah makhluk yang berinteraksi satu sama lain. Masing-masing mengamalkan kehidupan. Kita tak ada satu amalan pun kena pergi berhubung dengan jin. Betul tak? Itu syariat Allah SWT. Kalau dia Islam betul-betul Islam yang taat, dia tak akan datang buat macam tu. Jelas? Okey. Sebab itulah dia dakwa dirinya Islam tak Islam, kita kata itu cerita nombor 2. Mungkin betul, mungkin tidak. Tapi perbuatan dia masuk badan orang tu adalah satu perbuatan yang diharamkan oleh syarak. Yang biarkan jin masuk dalam badan ataupun yang masuk dalam badan, dua-dua buat perkara yang diharamkan oleh syarak. Tidak boleh dalam bentuk yang diharamkan. Nantilah mana cara-cara yang diharamkan. Bentuk diharamkan artinya hai'ah, cara diharamkan. Contohnya sambil ruqyah sambil menungging, buat benda pelik-pelik dan sebagainya, ataupun dalam buka aurat, kan? Dia baca ruqyah sama sana, dia buka tudung. Contohnya kan, contohlah. Saya pun tak tahulah macam mana diharamkan. Umumlah apa sahaja yang diharamkan, ataupun lelaki sentuh perempuan, kan? Mana apa sahaja yang diharamkan itu juga tidak dibolehkan. Tidak boleh menggunakan kalimah-kalimah yang diharamkan, seperti mencela dan juga menghina. 7, tidak boleh guna ada dugaan bahawa ruqyah mampu memberikan kesembuhan dengan sendirinya. Ini macam syarat yang ketiga tadi dalam kalam Ibn Hajar. Okey. Ni ruqyah yang syar'i. Berikut adalah dalil-dalil yang membolehkan ruqyah jika memenuhi syarat. Jadi Nabi SAW ruqyah. Ringkasannya kita ada beberapa. Pertama, Rasulullah pernah melakukan yang sendiri. Jadi ruqyah apa hukumnya? Harus. Sebab apa? Sebab Nabi pernah ruqyah. Betul? Nabi pernah melakukan ruqyah. Baca hadis tu, hadis Nabi baca qul huwallahu ketiga, qul pun Nabi tiup di tangan, kemudian Nabi sapu ke badannya. Sama seperti amalan ketika tidur. Nabi pernah ruqyah. Yang kedua, Rasulullah pernah melakukan ruqyah terhadap orang lain. Nabi pernah ruqyah keluarganya, seperti Aisyah beritahu. Kalau keluarga Nabi sakit, Nabi baca dan Nabi tiupkan dan sebagainya. Jadi ruqyah Nabi pernah, satu Nabi buat untuk dirinya, Nabi pun pernah ruqyahkan orang lain. Yang ketiga, perintah Rasulullah untuk melakukan ruqyah. Nabi benarkan, malah suruh Ummu Salamah melakukan ruqyah terhadap seorang hamba yang diganggu atau yang ditimpa penyakit ain. Boleh baca. Yang keempat,
keputusan beliau, bukan keputusan, Nabi ikrarkan atau sunnah takririyah, Nabi takrirkan, iaitu Nabi mengiyakan, iaitu keputusan artinya Nabi mengiyakan ruqyah yang dilakukan oleh orang lain. Kisah Abu Sa'id Al-Khudri pergi bersama rombongan, sampai pada tempat nak berehat waktu malam, tak ada tempat bermalam. Jumpa kabilah, ada orang padang pasir nak minta tompang, dia tak bagi tompang. Minta makan, dia tak kasih. Tak apalah, orang tak nak terima, kat kampung tu orang tak terima. Jadi mereka bermalam di hujung kampung. Sahabat-sahabat Nabi tak dapat, tak diberikan hak untuk, atau tak dibantu apa-apa. Malam tu juga dengan kehendak Allah, ketuanya disengat. Setengah riwayat sebab ular, setengah riwayat sebab kalajengking. Disengat. Ludik artinya boleh erti ular, boleh bererti kalajengking. Jadi dia terpaksa datang cari. Tengah kampung tak ada siapa boleh ruqyah, tak ada siapa yang boleh mengubati. Tak ada doktor ataupun tabib kampung yang boleh ubat penyakit tersebut ataupun sengatan tersebut. Jadi mereka terpaksa datang cari sahabat-sahabat Rasulullah yang kat ni. Akhirnya Abu Sa'id kata, aku boleh. Maka Abu Sa'id baca surah Fatihah dan ditiupkan ataupun dengan ruqyah dengan Fatihah. Cara detailnya Allah, tapi dibacakan surah Fatihah sehingga sembuh. Bila sembuh, ada perjanjian sebelum tu. Ini cerita pertama ambil upah ni, boleh tak ruqyah ambil upah kan. Sebabkan dia tak bagi cerita ni, dia tak bagi ni semua kali. Yang rombongan semua lapar, sangat lapar. Jadi sebelum kata boleh aku ada ruqyah, tapi syarat bagi kambing. Maka dibagikan satu kandang. Bukan sikit, banyak. Dibagikan satu kandang lah, istilahnya satu. Jadi okey, sembuh, dapat satu kandang, bawa balik. Dengan Nabi ikrar, Nabi kata bagi sebahagian pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi ikrar, ataupun Nabi mengiyakan perbuatan Abu Sa'id Al-Khudri. Okey. Tu yang hadis muka surat 270, wa ma yudrika annaha ruqyah asabtum faqsamu wadribu li ma'akum bisahmin. Nabi kata, mungkin dari mana engkau tahu itu ruqyah, ataupun sebenarnya itu adalah ruqyah. Asabtum, kalian dah betul lah apa yang kalian buat. Faqsamu, maka bagi-bagilah kambing yang kamu dapat tu, satu kandang tu bagi-bagikan. Wadribu li ma'akum bisahmin, dan satu bahagian bagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, jadi Nabi ikrarkan. Selesai? Okey. Kenapa Ustaz Aiman senyum? Kelakar. Okey. Yang kedua, ruqyah yang dilarang. Ruqyah yang haram dilarang apabila tak cukup syarat. Senanglah bila dia sebutkan syarat secara detail. Maka yang dilarang adalah yang tidak cukup syarat. Contohnya, seorang perempuan tua datang ruqyah Zainab, isteri Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia baca ruqyah secara orang tua. Dia belajar, berkemungkinan ni zahirnya, bukan zahir, dia bukan seorang sahabat. Orang mana dia seorang tua yang zaman sahabat, hidup zaman sahabat. Artinya dia masuk Islam kemudian, bukan seorang sahabiah. Dia baru masuk Islam kemudian, tak pernah jumpa Nabi. Jadi dia bukan sahabiah. Perempuan ni ruqyah isteri sahabat bernama Zainab. Baca ruqyah, sakit hamrah, ataupun hamrah. Hamrah ni sakit bintik-bintik merah di badan. Dia bila sakit ni, adalah orang tua bacakan ruqyah. Dia buatkan ruqyah bacaan jampi orang zaman dulu. Dia gunakan bahan-bahan tertentu. Tapi penghujungnya diikat. Diikat, ada tamimah yang diikat di leher pesakit. Abdullah bin Mas'ud bila datang, perangai Abdullah bin Mas'ud bila datang nak masuk rumah, dia berdehem dulu. Berdehem. Kerandang ludah. Supaya apa? Supaya orang rumah bersedia. Orang dalam rumah bersedia. Berkemungkinan ada kawan-kawan isteri kita ke, ada siapa, ataupun ada ipar-ipar yang ziarah, tidak untuk aurat yang sempurna. Itu cara yang betul untuk kita nak ke rumah. Tekan loceng, walaupun kita tahu rumah, kalau ada kemungkinan orang lain dan sebagainya, maka
berdehem dulu, supaya orang dalam rumah bersedia. Jadi prank tak ada Islam ni. Tak ada prank-prank. Okey. Jadi sedia. Hatta Nabi dan musafir sekalipun, Nabi akan pergi solat di masjid dulu, kemudian Nabi utuskan kanak-kanak siapa-siapa yang ada untuk beritahu kepada isteri Rasulullah bahawa Rasulullah dah balik. Itu sunnah Nabi SAW. Dan ini dibuat oleh Abdullah bin Mas'ud. Yang penting bila Abdullah Mas'ud, kita tengok pada bila tengok ya, Abdullah Mas'ud tengok tak, benang apakah ini? Bila berkata, benang yang sudah diruqyah untukku. Lalu lanjut dia berkata, maka dia, iaitu Abdullah bin Mas'ud, mengambil benang itu dan memutuskannya. Kemudian berkata, sesungguhnya keluarga Abdullah tidak perlu kepada kesyirikan. Kerana Nabi bersabda, innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun. Sesungguhnya ruqa, iaitu jampi, wat tamaim, tangkal, wat tiwalah. Tiwalah adalah tangkal pengasih. Tangkal pengasih. Sama ada jampi, tangkal dan pengasih, ilmu pengasih tidak diperlukan oleh keluarga Abdullah bin Mas'ud. Kerana Nabi kata ia adalah syirik. Perkara ini adalah syirik. Jadi tak cukup syarat lah mengandungi syirik. Hadis yang kedua, Nabi SAW pernah beritahu pada sahabat-sahabat, hadis Malik al-Syja'i. Nabi kata, siapa yang tahu ruqyah dulu, mari baca ruqyah, aku nak dengar. Jadi ada ruqyah yang Nabi lepaskan, ada ruqyah yang Nabi tak lepaskan. Nabi kata, la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirkun. Tak apa baca ruqyah selagi tidak mengandungi syirik. Jadi ada ruqyah jahiliyah yang Nabi benarkan apabila difahami dan tidak mengandungi syirik. Difahami. Maksudnya ruqyah dahulu. Sebab tu bab ruqyah dia tak sama macam bab ibadah. Bab ibadah tauqifi, 100% tak boleh buat sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi SAW. Mesti buat apa yang Nabi buat 100%. Bab ruqyah masih ada kelonggaran, tapi bersyarat. Maksudnya tak perlu nak cari dalil semua benda. Apa dalilnya guna ayat lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah sebagai ayat untuk ruqyah. Kata tak apa. Keumuman, gunakan ayat Quran, gunakan hadis, gunakan ayat apa sekalipun boleh. Bab ruqyah. Sebab dia ruqyah tidak sama seperti bab ibadah yang lain. Ruqyah salah satu jenis ibadah, tapi bukan ibadah khusus yang ditetapkan lafaz-lafaznya. Namun memulakan ataupun belajar atau berpada dengan apa yang Nabi buat pun cukup. Itu pengalaman orang-orang yang melakukan ruqyah. Kalau kita berpada dengan apa yang Nabi buat, sebenarnya itu pun cukup. Namun ada orang yang dia dah biasa dengan bacaan-bacaan tertentu, kita tak boleh kata salah. Bab ruqyah lebih umum. Nabi dalilnya apa? Dalilnya ni. Nabi kata bacakan. Nabi SAW tidak kata tinggalkan semua kecuali dengar apa yang aku ajar. Tak, Nabi kata bacakan. Nabi cek, ada yang lepas, ada yang tidak lepas. Syarat kemudian Nabi bagi formulir. Nabi kata boleh baca ruqyah selagi dia tidak mengandungi syirik. Okey, jadi mengandungi syirik tak lepas. Okey, ini perbincangan tajuk kita. Apakah ruqyah bertentangan dengan tawakal atau monodainya? Ini yang tadi tu mukadimah lah untuk faham maksud ruqyah dan sebagainya. Sekarang ni tajuk perbincangan yang berkaitan dengan bab tawakal yang kita bincangkan. Okey, adakah ruqyah bertentangan dengan tawakal atau monodainya? Kita harus dah tahu dah hukum dia. Ada yang harus, ada yang haram. Selesai kat situ. Cuma kalau yang harus kita buat ataupun ruqyah itu sendiri, adakah menyebabkan tawakal kita berkurang? Kenapa ditanyakan perkara ini? Sebab golongan yang masuk syurga tanpa hisab yang disebutkan, mereka tawakal pada Allah dan mereka tidak ruqyah atau tidak meminta di ruqyah. Dua-dua lafaz ada. Ini perbincangannya. Okey. Mengenai hal ini, para ulama memiliki 3 pendapat yang secara global dapat kami sampaikan sebagai berikut. Ada 3 pandangan paling utama berkaitan dengan perkara ini, berkaitan dengan masalah ini. Pertama, sebagian ulama memakruhkan ruqyah dan iktiwa. Mana
ruqyah dan berubat dengan kai, mereka kata makruh. Ini pandangan pertama. Artinya hukum tadi memang dibolehkan tapi hukumnya makruh. Ini pandangan pertama. Siapa yang berpandangan begini? Antaranya Al-Imam Bukhari rahimahullah. Beliau malah meletakkan bab dalam kitab sahih beliau, dalam kitabul tib, dalam bab membincangkan tentang perubatan, beliau kata bab man lam yuraqi, atau bab orang-orang yang tidak melakukan ruqyah, bukan bab man lam yastarqi. Tapi beliau kata siapa buat ruqyah, bab dalam menceritakan, bawakan hadis tadi berkaitan dengan orang yang masuk syurga tanpa hisab tadi, beliau kata bab orang yang tidak melakukan ruqyah secara umum. Jadi Imam Bukhari, kita nak tengok fiqh Bukhari berdasarkan kepada bab. Betul? Jadi bab, beliau kata bab orang-orang yang tidak melakukan ruqyah. Jadi dia sebutkan hadis tadi, kelebihan orang tak buat ruqyah dapat masuk syurga tanpa hisab. Okey, jelas? Dari situ diketahui bahawa pandangan Imam Bukhari rahimahullah, bila berpandangan bahawa ruqyah itu adalah makruh, daripada istinbat, daripada pandangan itu, dan ada ditokong oleh beberapa ulama yang lain. Jadi mereka memang tak ruqyah. Mereka kata ruqyah dibenarkan tapi makruh. Dibenarkan tapi makruh. Al-Hafiz Ibn Hajar mengatakan, itu terjemahan tu salah tu, dia kata berpegang teguhlah pada hadis ini dalam memakruhkan ruqyah dan iktiwa. Bukan berpegang teguhlah. Kalau antum tengok pada teks bahasa Arabnya, artinya hadis ini, itu hadis 70,000 orang yang masuk syurga tanpa hisab, ini adalah hadis yang dipegang dengan teguh oleh orang-orang yang mengatakan ruqyah itu adalah makruh. Okey. Kedua, okey, pandangan pertama tu adalah ruqyah. Jadi bab, adakah ruqyah berlawanan dengan tawakal ataupun tidak? Seolah-olah Imam Bukhari kata ya, lebih baik tinggalkan. Lebih baik tinggalkan. Itu pandangan pertama. Yang kedua, sebahagian lagi berpendapat bahawa ruqyah dan iktiwa tidak bertentangan dengan tawakal dan tidak menodai kesempurnaannya. Ni satu kata bertentangan tawakal, yang satu lagi kata tidak bertentangan dengan tawakal. Malah tidak mengurangkan kesempurnaannya dengan berdasar pada perbuatan, ucapan dan keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan tentang dibolehkan ruqyah yang memenuhi persyaratan. Mereka memberi jawapan terhadap penggunaan dalil oleh kelompok pertama dengan hadis ini. Hal ini disebutkan oleh Ibn Hajar. Okay, jadi mereka jawab, mereka kata tak, dalil yang digunakan pakai oleh golongan kata makruh ataupun kata ruqyah ini mengurangkan tawakal adalah cara istidlalnya tidak tepat. Hadis ini tidak menunjukkan demikian. Apa jawapan mereka? Pertama, mereka kata yang dimaksudkan dalam hadis ini, mana hadis 70,000 orang yang masuk syurga tanpa hisab dan mereka tidak melakukan ruqyah, ialah orang yang melakukan ruqyah secara jahiliah, cara yang tidak dibenarkan oleh syarak. Mudah faham macam tu dah, nak baca detail jadi panjang. Ruqyah cara jahiliah, iaitu yang dibuat dengan cara yang tak dibenarkan syarak, ataupun percaya bahawa ruqyah tadi memberi kesan seperti golongan yang bergantung sepenuhnya pada asbab, seperti golongan etis dan sebagainya yang percaya kepada asbab. Ruqyah ni memang dia yakin dengan sendirinya. Mana yang buat salah lah dalam ruqyah. Ini yang dimaksudkan, kata mereka, bukan ruqyah yang syar'i. Sebab dalil takkan bertentangan. Nabi benarkan, Nabi pernah ruqyah, Nabi pernah ruqyah untuk keluarganya, sahabat pernah ruqyah, Nabi iakan, Nabi pernah perintahkan ruqyah. Jadi kat sini Nabi kata masuk syurga tanpa hisab kalau tak ruqyah. Jadi maksud ruqyah sini ruqyah yang bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah, atau ruqyah yang diharamkan oleh syarak. Itu jawapan pertama mereka. Jawapan yang kedua, mereka kata ruqyah yang makruh. Jadi mana dia kata hadis yang ni, kalau kata ruqyah yang menyebabkan kurang tawakal, pertama yang haram tadi. Yang kedua ruqyah
yang jadi makruh, kalau kata makruh sekalipun, sama ada haram makruh, mereka tolak semualah. Maksud mereka tak ada, mereka jawab sekarang tak ada pertentangan, tidak mengurangkan kesempurnaan, sama ada batalkan atau sebagainya. Jadi mereka jawab. Yang kedua ialah ruqyah orang yang sehat. Dan ini pun satu perkara sangat penting. Anak kita sehat, segar, bugar, bawa datang bang, ustaz tolong bacakan dia ni. Degil sangat masa ni. Budak degil, budak banyak main game, tak payah ruqyah. Kadang-kadang kita budak banyak keluar rumah, suka main game, main bola, ataupun kurang belajar, suruh baca ruqyah kat dia. Dia bukan sakit. Ruqyah ni untuk orang yang sakit. Dan benda ni saya pernah sebut, pernah ada seorang ustaz jangan buat formula sendiri. Ruqyah kita boleh guna ayat Quran sempurna. Cakap saya bukan saya cakap main-main. Benda ni ulama ketika jawab, mereka semua kata la ruqyah ni untuk sakit, la ruqyata illa min huma, betul? Tidak ada ruqyah kecuali kerana huma. Kalau dia kata huma, atau dia kata humma, sengatan. Kalau kata huma adalah penyakit panas, atau dengan lafaz ada beberapa lafaz kita baca sebelum ni, beberapa lafaz. Itu adalah lafaz yang disebutkan. Mana jangan ruqyah kecuali kalau disengat atau kecuali sakit. Okey. Atau daripada ain. La ruqyat illa min ainin wala hummah. Macam tu ke ayat hadisnya? Tapi kita dah baca hadis sebelum ni. Okey. Jadi ruqyah yang boleh kata, ruqyah yang ada dalam hadis tu yang kata boleh berlawanan tawakal ialah ruqyah orang yang sehat, bukan orang yang sakit. Jadi tak ada keperluan pun dia pergi pada ruqyah. Jadi ruqyah ni digunakan untuk waktu yang perlu, untuk orang yang sakit. Ini juga disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah. Okey, yang ketiga, maksud ruqyah yang berlawanan tawakal ialah ruqyah yang diserahkan pada orang yang tak pandai buat atau berubat, kai dan ruqyah. Mana dia ni, orang ni diserahkan kepada orang-orang yang tak pandai, bukan ahlinya, menyebabkan boleh datangkan bahaya kepada orang yang diruqyahkan ataupun yang dilakukan kai padanya. Ini dibincangkan dua-dua sekali. Kalau tak pandai, jadi itu yang tak boleh itu. Ini jawapan Al-Hulaimi. Tapi jawapan ni kurang tepat sikit lah. Okay. Sebab kalau kata sebab ruqyah ni, orang cerita tentang semualah, pandai tak pandai kan. Hukum tentang ruqyah. Dan ni. Yang keempat, maksudnya, kata mereka, maksud ruqyah yang bukan cerita pasal ruqyah tak ruqyah. Nabi yang tekankan ialah bertawakal kepada Allah. Ada orang walaupun dia ruqyah tapi dia tawakal pada Allah sepenuhnya. Dia tak bergantung langsung pada asbab. Itulah jawapannya. Jadi maksud Nabi bukan pada perkataan ruqyah atau kai atau tak, bukan itu. Maksud Nabi nak terangkan sempurnanya tawakal dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jawapan yang diberikan. Jawapan yang diberikan oleh golongan pihak yang mengatakan bahawa ruqyah tidak bertentangan dengan syarak. Okay. Antum boleh baca semua sekali itu. Ini pandangan yang kedua. Mereka kata ruqyah tidak bertentangan dengan syarak. Ini pandangan yang paling longgar. Iaitu mereka kata hadis tadi cerita pasal tawakal je, itu yang penting. Yang lain tu ada jawapan-jawapannya. Termasuk tatayur. Tatayur confirm lah benda yang haram. Tapi masalah pada ruqyah dengan kai, dua benda ni. Kalau tatayur confirm dia buat benda syirik. Syirik kecil atau syirik besar pada tatayur ni perbincangannya lain. Tapi tinggal berubat dan ruqyah tadi. Ini yang jadi perbincangan. Okey, golongan yang ketiga adalah pandangan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Tuan-tuan, kenapa penting tengok pandangan Syekhul Islam dan Ibnu Qayyim rahimahullah sebagainya? Mereka sering memberikan jawapan terhadap perselisihan sebelumnya. Jadi paling kurang, tuan-tuan zaman sekarang orang buka buku, contoh buku yang mentarjihkan pandangan yang khilaf. Jadi rujuk Ibn Taimiyah rahimahullah, mereka ni mahir dalam fiqh muqaranah, fiqh muqaran, perbandingan fiqh. Dalam masalah akidah mereka perbandingan, mereka tahu banyak firaq. Jadi pandangan mereka memberi ada kesan akan merungkai banyak benda yang kita tak faham. Kita buka, kita belajar, nampak pening. Jadi Ibn Qayyim ringkaskan, dalam hadis berkata ni ada 4 benda kena ingat. Dalam hadis ni ada banyak pandangan. Mereka dah ringkaskan, dah buat nota untuk kita. Sebab tu kalau orang yang belajar ilmu agama,
dah belajar-belajar, kita tahu susahnya masalah ni. Tiba-tiba baca buku Ibn Qayyim Ibn Taimiyah. Oh, kita dapat jawapan ni. Ni ringkasannya ni. Ni kesimpulannya. Okey. Sama ada setuju tak setuju tengok pandangan. Itu cerita nombor 2. Kebiasaannya mereka seorang alim, ringkasan mereka dan juga pendapat mereka sangat bermakna bagi kita. Tapi kita tak kata manusia itu maksum. Tak mungkin seseorang manusia itu maksum. Okey, pendapat yang ketiga. Syekh Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dan orang-orang yang sefaham dengannya berpendapat perlu dibezakan antara perbuatan meruqyah dan meminta untuk diruqyah. Ada beza dua. Beliau kata ruqyah tak salah. Tidak kurangkan tawakal meruqyah. Sama ada ruqyah diri sendiri. Kita sakit, kita ruqyah diri sendiri. Doa sendiri, baca ruqyah sendiri. Atau orang sakit kita ruqyahkan. Kita yang membaca ruqyah ni, yang amalkan ruqyah tidak bertentangan tawakal. Dan itulah sebab yang dibenarkan syarak. Tetapi yang bertentangan tawakal ialah orang yang sakit minta tolong ruqyahkan saya. Yang minta tolong diruqyahkan, mereka yang mana tidak sempurna tawakalnya seperti yang ruqyah tadi. Kenapa? Sebab di situ dah mengandungi minta diruqyahkan itu mengandungi, maksudnya tak tawakal dengan sepenuhnya walaupun diharuskan. Sepakat dah Ibnu Qayyim rahimahullah sepakat dah benda ni diharuskan, dibenarkan. Tapi dengan tawakal ni kenapa jadi 70,000 orang ni masuk syurga tanpa hisab, mereka tidak meminta diruqyahkan. Jadi kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, perlu beza antara orang yang ruqyah dan yang meminta diruqyahkan. Sebab kebanyakan lafaz hadis disebut la yastarqun, tidak meminta diruqyahkan, bukan la yarqun, kecuali satu riwayat daripada Sa'id bin Mansur. Ada satu riwayat siqah, Sa'id bin Mansur siqah sahih sunan, meriwayatkan dengan lafaz la yarqun, tidak ruqyah. Itu yang jadi perbincangan panjang. Yang lain semua baca semua riwayatkan la yastarqun dalam lafaz ni. Kata Ibn Taimiyah rahimahullah perlu beza. La yastarqun yang sabit, kalimah la yarqun tak sabit. Beliau terima la yastarqun. Jadi dalam bab ruqyah, orang yang ruqyah tidak salah. Malah itu suatu perkara yang baik. Orang sakit kita ruqyahkan. Adakah kita buat benda jahat benda baik? Benda baik kita bantu orang lain. Cuma yang minta diruqyah dia yang rasa sakit, dia tak kurang dia punya tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang ruqyah meruqyah sama ruqyah di sini ruqyah orang lain, dia tidak sedikit pun mengurangkan tawakalnya kepada Allah kerana dia membantu. Ini bab ihsan. Melakukan, kita kesiankan orang, kita buat baik dengan orang. Dalilnya yelah. Kalau yang tu confirm lah. Terima kasih Hatta ni. Jadi ada orang ruqyah berlomba-lomba ruqyah dengan kami semua kali, bayaran kami murah. Atau bayar dengan tidak ada tetapkan bayaran, tuan-tuan bebas bayar apa sekalipun, betul lah. Mana kita confirm lah bab ni bukan bab ruqyah ni sebenarnya bab amal bir, buat amal kebaikan. Maksudnya bukan satu mehnah, tak pernah dibuat sebagai mehnah pada zaman salafus salih. Jangan mehnah tu satu pekerjaan. Jadi satu pekerjaan. Ruqyah ni satu amal bir. Maksudnya kita masing-masing kerja, ada yang jadi doktor, ada yang jadi ni. Tapi masing-masing orang Islam, ada siapa yang sakit tolong ruqyah. Semua tu baca mendoakan. Itulah yang berlaku pada zaman dahulu. Zaman sekarang memang dibuat mehnah. Kebanyakan fatwa, ada banyak macam-macam pandangan, ada macam-macam fatwa, ada yang membenarkan, ada yang tidak benarkan. Tapi untuk selamat, ruqyah, buatlah ruqyah dengan tujuan untuk membantu. Kenapa Nabi kata man istata'a minkum ay yanfa'a akhahu falyanfa'hu. Siapa yang mampu untuk memberikan manfaat pada saudaranya, berikan manfaat. Kawan kita perlu satu benda, tolonglah, manfaat. Antaranya orang yang sakit perlu diruqyah. Okey. Ini pandangan Ibn Taimiyah rahimahullah. Okey, pandangan tadi bagus tak? Kuat tak pandangan Ibn Taimiyah? Kuat Jelas?
Jelas. Pandangan beliau dibantah oleh disanggah. Pandangan ini disanggah oleh beberapa orang ulama. Artinya pandangan beliau dah buat keputusan dah, tapi ada yang sanggah. Sanggah apa? Ada 4 sanggahan. Muka surat 277. Kenapa? Sebab riwayat la yarqun pun ada dalam Sahih Bukhari tak silapnya. Said Mansur. Sahih Bukhari kan? Yang riwayat yang sahih. La yarqun Sahih Bukhari atau Sahih Muslim. Itulah salah satu daripada riwayat kita putip saya pernah syarahkan. Sahih Muslim. Dua hadis pernah ada kelas saya pernah syarahkan Sahih Muslim. Jadi riwayat la yarqun bukanlah riwayat tak sahih. Imam Muslim meriwayatkannya. Jadi kalau nak kata lafaz la yarqun tu salah, kena betul-betul cukup syarat. Nak nafikan satu perkataan. Mana kalau tak kita kata dua-dua sahih. La yassarkun pun sahih, la yarqun pun sahih. Kenapa perlu tolak apa yang disebutkan oleh seorang yang thiqah? Lebih-lebih lagi ada dalam riwayat Sahih Muslim. Okey. Apa kata beliau? Kata mereka kata bahawa tambahan yang berasal dari perawi yang dipercayai, iaitu ziyaratul thiqah, sepatutnya diletakkan istilah ziyaratul thiqah. Ini satu istilah dalam hadis. Iaitu satu berita, kalau orang lain tak sebut, tapi orang tu dia hafal kuat, hafalan dia kuat, dia ingat, orang lain tak ingat, dialah yang kita pegang. Yang tak ingat sebagai, yang penting yang cakap satu benda tu dia ingat betul. Orang yang thiqah, jadi ziyaratul thiqah. Jadi orang yang bawa berita yang ziyaratul thiqah kita terima. Terutama Sa'id bin Mansur adalah seorang hafiz yang dijadikan sandaran oleh Bukhari dan Muslim dalam riwayat tersebut. Muslim bersandar padanya, betul Muslim. Jadi dalam riwayat tu Muslim terima lafaz yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur berkaitan la yarqun. Ni yang pertama. Jawapan yang kedua, iaitu bantahan yang kedua, bahawa kalimah la yarqun dengan la yassarkun tidak bertentangan satu sama lain. Senang, begitu dah. Boleh diberikan makna kedua-duanya dengan makna yang betul. Terus, yang ketiga. Yang ketiga, kata mereka, kalau betul-betul orang yang sakit dan dia tak minta orang ruqyah, dia sakit, dia tak minta dia ruqyah, yang sempurna tawakal dia. Kata Ibn Taymiyah, kalau orang lain ruqyahkan pada dia, boleh. Macam saya sebut semalam, ada kita pergi nampak orang sakit, tak payah minta izin. Tak payah minta izin ruqyah ya, tak payah. Baca ruqyah pada dia. Jadi orang tu, dia tak minta dia ruqyah. Jadi, kita baca ruqyah. Kata mereka, kalau betul-betul mereka tawakal, dia halang. Betul tak? Kalau betul-betul tawakal, kan? Kenapa nak bezakan? Yang pertama dia tak minta diruqyahkan. Yang kedua nampak orang ruqyah diam. Biarkan. Jadi sama-sama tak tawakal. Sama-sama kurang tawakal kata mereka. Yang keempat, bahawa pada kejadian ruqyah Jibril alaihissalam dan perbuatan Nabi SAW tidak terdapat dalil seperti yang diklaim. Okey, ceritanya Jibril datang ruqyah pada Nabi SAW. Nabi tak minta pun. Jibril datang ruqyah. Ketika Nabi disihir, okay, Nabi buka, ketika itu Nabi nampak Jibril datang dengan dua malaikat bersama Jibril, kisahnya. Jibril ruqyahkan. Kata Ibn Taymiyah, ini hujah yang panjang lah yang tak disebutkan pun detail. Dia kata Jibril membacakan ruqyah kepada Nabi SAW. Nabi tak minta. Nabi Jibril, takkan Jibril tak tawakal. Jadi Jibril ruqyah. Jawapan ini. Jadi kata kumpulan ni kata sebab nak bezakan ruqyah dengan tak diruqyah, ruqyah dengan meminta ruqyah, itu satu perkara yang kurang jelas. Okey. Selesai? Jawapannya mana betul? Ibn Taymiyah ke yang ni? Yang tolak? Tengok seterusnya. Sanggahan ini dijawab oleh Syekh Sulaiman bin Abdullah bin Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Cucu Muhammad Wahab jawab. Banyak lagi sebelum dijawab, tapi dijawab balik. Cerita pertama banyak khilaf. Ibn Taymiyah ringkaskan, fahamkan, selesai. Orang zamannya angguk, faham. Tiba-tiba datang yang lain kata tak betul. Jawab.
Orang berkata, lah, iyalah juga. Datang ulama kemudian, bantahan yang kamu bantah terhadap Ibn Taymiyah tak betul. Dibantah balik oleh Syekh Sulaiman bin Abdullah bin Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dan anak keturunan Syekh Abdul Wahab ni bab akidah. Wahabi lah. Sebab apa? Anak keturunan Abdul Wahab. Mereka dalam bab-bab begini sangat mahir. Kerana keluarga lah, faktor keluarga yang banyak penting perkara benih. Dan mereka juga bincang tentang perkara begitu banyak. Jadi kata Syekh Sulaiman, beliau kata bahawa tambahan ini tidak mungkin disahihkan kecuali jika diarahkan pada tafsiran yang tidak benar. Jadi kata Syekh, tak mungkin yastarkun dengan yarkun boleh disatukan. Pilih salah satu saja. Kecuali kalau anda ingin buat takwilan terhadap lafaz ruqyah atau yastarkun. Apa dia? Seperti takwilan-takwilan yang kata ruqyah ni ruqyah jahiliah sebagainya. Itu baru boleh. Baru ketika itu tak ada beza antara ruqyah dengan minta diruqyah. Tapi dari segi lafaz yarqun dengan yastarqun tidak mungkin tidak mungkin dapat disatukan. Antum boleh baca secara detail yang disebutkan. Beliau berhujah berdasarkan hal ini maka ke-70 orang tersebut tidak memiliki kelebihan atas yang lainnya kerana semua orang mukmin tidak meruqyah dengan menggunakan hal yang berbau syirik. Beliau kata golongan yang jawab, dia kata perbezaan yang dibawa Ibn Taymiyah itu tidak jelas. Sebab apa? Bantahan tadi. 4 bantahan tadi. Jadi mereka ni adalah golongan yang berpegang pandangan bahawa boleh ruqyah. Ruqyah pun boleh, minta ruqyah pun boleh. Ibn Taymiyah kata boleh ruqyah tapi tak boleh minta ruqyah. Itu tak betul. Kata Syekh Sulaiman kata memang tak jawapan anda kata boleh gabungkan tak boleh diterima. Tak boleh terima. Kecuali kalau dengan takwilan antum yang salah. Kalau kamu buat takwilan yang salah baru boleh gabungkan. Apa takwilan mereka? Mereka kata ruqyah yang menghalang ataupun yang bercanggah dengan tawakal adalah ruqyah jahiliah. Mana ruqyah orang kafir buat zaman dulu. Ruqyah yang mengandungi syirik. Kata Syekh Sulaiman, cerita sekarang masuk syurga tanpa hisab daripada umat Muhammad. Umat Muhammad mana mungkin buat syirik? Jelas? Kumpulan ni kata, Ibn Taymiyah kata yang buat ruqyah tak apa. Yang tak boleh meminta ruqyah. Bukan tak boleh, kurang dia punya tawakalnya bila minta orang bacakan ruqyah. Kumpulan yang ni jawab kata tak betul. Sebab apa? Dua-dua sama je macam 4 jawapan tadi. Sama je. Yang Nabi maksudkan di situ ialah orang yang ruqyah menggunakan kaedah syirik. Kata Syekh Sulaiman, jawapan kalian tak betul. Takwilan kalian berkata tak bertentangan sebab kalian kata dua-duanya sama dan kalian takwilkan bahawa ruqyah itu ruqyah mengandungi syirik dan kekufuran dalam ruqyah yang diharamkan. Kata Syekh, dalam hadis ini cerita 70,000 orang masuk syurga tanpa hisab ialah tentang bab umat Nabi Muhammad yang ramai umat Muhammad yang mana 70,000 orang ini dari kalangan umat Muhammad yang ramai tadi dapat masuk syurga tanpa hisab. Yang lainnya masuk syurga dengan hisab. Bila jadi dia orang Islam, dia tak buat benda syirik. Kalau buat syirik dia tak dengan umat Muhammad, dia dengan umat lain. Jelas? Dia perbandingan kalian tolak hujah Ibn Taymiyah tapi dengan takwilan yang salah. Nampak jawapan Syekh Sulaiman? Okey, jelas? Okey. Yang kedua, nombor 2 muka surat 278. Banyak hadis-hadis Nabi SAW yang Nabi sebut maniktawa wastarqa faqad bari'a minat tawakkul. Kalimah barang siapa yang buat kai dan meminta diruqyah maka dia telah terlepas dari tawakal, iaitu kurang tawakalnya. Maksudnya kurang tawakalnya. Lafaz-lafaz begini ada dalam hadis riwayat yang lain menunjukkan bahawa apa yang disebut Ibn Taymiyah itu adalah satu khulasah yang betul, anda yang bantah yang salah. Ini jawapan Syekh Sulaiman. Dan yang ketiga,
jawapan ketiga, bab Jibril. Jadi jawapan pertama tu bantai poin 1, poin 2 sekali. Jawapan yang kedua, poin yang kedua, jawapan yang ketiga tentang Jibril. Ibn Taimiyah kata Jibril baca ruqyah untuk Nabi. Nabi tak minta. Jadi Nabi satu orang paling jadi ruqyah tu boleh, cuma tak minta di ruqyahkan sebab tak ada riwayat pun Nabi minta dibacakan ruqyah. Okey. Jadi mereka kata, mereka jawab, mereka kata Jibril ni golongannya bantah tadi. Jibril dan Nabi benarkan ruqyah sebab nak cerita tentang hukum syariat boleh ruqyah. Bukan kata ruqyah berbeza dengan tawakal. Ataupun katakan ruqyah dengan ruqyah, bila kata ruqyah artinya berlawanan dengan tawakal. Atau meminta di ruqyah itu lawanan tawakal. Bukan itu maksud hadis tersebut. Mana hadis itu tidak membawa makna bahawa tak boleh minta ruqyah. Jadi Nabi SAW tak minta Jibril bacakan ruqyah. Okay. Apa jawapan? Jawapan Syekh Sulaiman kata, pada kejadian ruqyah oleh Jibril AS sampai akhir dia kata merupakan ungkapan yang tidak benar. Bantahan kalian tidak benar. Sebab keduanya merupakan pemuka orang-orang yang bertawakal. Jibril pun paling tawakal pada Allah, Nabi pun paling tawakal. Takkan Jibril buat benda yang kurang lawan dengan tawakal? Jelas? Itu ringkasnya cerita sebab kita dah masing-masing dah kemas beg. Bacalah sendiri kat belakang tu ya. Habis kata dapat baca bab tiarah, tinggal bab tiarah. Bab tiarah mudah. Tiarah ni dia tak ada perbincangan ilmiah yang sangat detail, tidak. Bab ruqyah ni yang paling teknikal, perlu kepada perbincangan dan juga perlu faham. Manakala bab kai mudah difaham, mudah faham. Untuk boleh baca, terutamanya muka surat 283 tu, ringkasan Ibnu Qayyim tu sangat membantu. Iaitu ada 4 jenis hadis berkaitan dengan kai. Nabi pernah buat, Nabi pernah serahkan Ubay bin Ka'ab untuk dilakukan kai ketika perang Ahzab. Nabi pernah beritahu Nabi tak suka kai. Pada masa sama Nabi pernah puji orang yang tak nak buat kai. Dan yang keempat, Nabi pernah larang. Macam mana tu? Jadi kesimpulan antum boleh tengok muka surat 283. Kalau Nabi tak buat, maksudnya apa? Nabi ni maksudnya apa? Itu disebutkan. Itu kesimpulan yang sangat menarik. Dan adakah berubat bertentangan tawakal? Boleh baca, semuanya faham. Tak ada teknikal yang banyak. Tidak ada, boleh faham. Dan terakhir sekali berkaitan dengan hukum tatayur. Tatayur sudah tentu semua ulama ijma' ianya akan mengurangkan tawakal. Cuma yang disebutkan dalam buku ini adalah nota-nota penting berkaitan dengan bab tatayur, isi-isi penting. Lebih kurang dalam berapa belas disebutkan, ke 9, ke 10, 11. Ada 11 fakta penting yang disebutkan berkaitan dengan bab tatayur. Jadi itu pun hanya perlu pada bacaan. Baca insya-Allah faham. Kemudian bab tasya'um yang agak teknikal sikit adalah bab tasya'um. Bab tasya'um dan apakah beza tasya'um dengan al-fa'lu dan juga ni. Itu kita bacalah kemudian bila-bila masa insya-Allah. Okey. Jadi hari ni tak sempat kita ke akhirat tahawiyah, tak apa, mohon maaf banyak-banyak. Harap bab tawakal ni pun berkaitan dengan tauhid, maka insya-Allah kelas kita walaupun kita bawa isi yang pada daurah yang lepas, tapi insya-Allah menambahkan kefahaman kita terhadap ilmu tauhid atau ilmu akidah yang kita pelajari. Sampai sini saja. Kita tak buka soalan ikut, soalan agak luar kerana kita pukul 11. Sampai semoga Allah jadikan pertemuan kita bermanfaat, yang baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang maha kurang berdosa sendiri. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala terima segala kebaikan dan mengampunkan segala kelemahan, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala bimbing kita semua sampai di dunia sampai ke akhirat, sampailah ketika negeri masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.